Ku sayau kenuan sulu, engkau penghabis hati. Tak jatuh nak bergulai, tak jana bertemu. Aku meruan rindu, siang malam nuan di hati. Hai, terima kasihlah Besti kerana banyak memberi semangat dan sokongan selama saya dalam bidang lakonan ni. Terima kasih banyak-banyak tau. Tak ada apalah Kas, sikit saja tu. Melihat pencapaian Kas setakat ini pun, Desi sangat happy sekali. Hai, saya itulah. Siapa yang beruntung dengan dapat Besti ni memang bertuah lah. Yalah tu, Kas pun apa kurangnya serba-serbi berbakat. Buat lah girlfriend Kas. Biasa-biasa je tu. Sebenarnya saya petang ni ada syuting. Saya ada call time saya sebelah malam. So saya nak kena balik ke airport, nak kena pergi airport. Sebab saya ada syuting filem. Yalah, jaga diri baik sana ya. Awak pun sama juga. Yalah, kalau ada masalah tu, jangan pula tak kontak saya. Kalau ada cari orang mau bercerita tu, carilah Besti. Tak jadi masalah Besti. Oh ya, masa pun tak mengizinkan untuk kita lama. Okey, jadi saya kena balik ke airport lah. Saya kena gerak sekarang. Besti jaga dirilah. Macam tu. Kas juga. Okey. Terima kasih Okey, bye. Kita jumpa lagi. Okey, take care. Bye. Besti pasti merinduimu, Kas. Besti doakan agar Kas sentiasa bahagia bersama si dia. Walau apapun yang berlaku, Besti pendamkan perasaan ini buat selamanya. Biarkan ia kekal begitu. Besti sayang Kas, tetapi hanya sayang sebagai sahabat istimewa selamanya. Pagi, bertemu lagi dengan saya Besti Cheddar. So sekarang ni Besti berada di Rancanku Suyan. So untuk segmen sekali ini, hari ini Besti ada seorang tetamu jemputan khas, kisah inspirasi pada minggu ini. Tanpa mendengar kebasa, dipersilakan. Yeay. Apa khabar? Khabar baik. Dan selamat datang ke Kuching ya. Sebenarnya dia pun orang Sarawak juga. So perkenalkan diri. Okey, saya Kas Kazama. Saya sebenarnya memang orang Sarawak dan menetap memang asal Sarawak, tapi saya start daripada 2001 saya berada di KL. Di situ saya start syuting lah sehingga sekarang. So sekarang ni kerjanya sebagai pelakon. Betul, betul. So boleh saya tahu dari mana datangnya tercipta nama Kas Kazama itu? Untuk pengetahuan anda semua, Kas Kazama diambil sebenarnya nama saya yang panjang Dameskas, tapi diambilkan short saya letak pada Kas. Dan Kazama tu impresi saya sebagai kepada orang Jepun lah. Sebab dia orang punya disiplin, dia orang punya usaha, dia orang punya apa cakap impian dia orang semua saya ambil kat situ. That's why saya letak pada hujung dia Kazama, dan semua sekali saya letak Kas Kazama, dan
senang dikenali dan senang disebut. So, Kas sekarang ni sebenarnya menetap di mana? Di Sarawak ke di KL? Saya cuma cuti saja saya balik ke Sarawak dan penuh masa saya di Kuala Lumpur lah sebab saya kerjaya sebagai seorang pelakon. Itulah ya puan-puan dan tuan-tuan semua. So, kalau sebenarnya Besti dah lama dah kenal Kas. Mungkin boleh cerita sikit tak latar belakang pendidikan dan dulu bersekolah di mana? Masa dulu saya sekolah menengah, saya sekolah di SMK TAI bersama dengan diorang ni lah. Terimalah lagu Sekolahku yang dicipta oleh Cikgu Laum Rights 1991. Tersegap indah di kaki gunung, berdiri megah kuat dan teguh. Tempat kami menimba ilmu, itulah sekolahku. Lepas tu habis Form 5, saya terus pergi ke Kuala Lumpur. Saya bekerja di Kuala Lumpur. Sebenarnya saya sebagai seorang tentera. Jadi saya start masuk tentera 2001 sehingga last kali 2015 last. Bermakna dalam 15 tahun macam tu lah. Jadi saya dah sebenarnya sebelum masuk tentera, dari masa sekolah lagi memang saya bercita-cita, tapi kita tak jumpa dia punya platform dia untuk masuk yang sesuai. Sehinggalah satu hari saya duduk di KL, baru saya nampak dan saya jumpa ruang-ruang tersebut. Nanti kita akan bercerita lebih lanjut lagi seterusnya ya. Sebenarnya sebelum ni Besti ada juga tengok Facebook Kazama. Dia macam ada coach berenang, betul tak? Yes. Salah satu lagi karya dia. Betul. Yang sebelumnya ni dalam tentera saya memang seorang perenang. Saya sebagai atlet perenang start daripada 2001 sampai 2008. Habis daripada situ saya buat part time, saya coaching, saya ambil kelab di Kuala Lumpur, pelapis-pelapis untuk Malaysia. Then saya stop balik, lepas tu saya mulakan balik dan saya mengajar untuk yang biasa-biasa tu. So sekarang ni dia lebih kepada hobi ke atau macam mana? Ataupun you boleh terangkan apa sebenarnya you buat di masa lapang, aktiviti semasa terluang lah. Sebenarnya yang untuk mengajar renang ni adalah part time. Sebab saya minat pun ada. Memang minat saya berenang, tapi bila saya tinggalkan lama, ibaratkan macam jadi ilmu yang kita ada tu bila kita tak curahkan pada orang lain, rasa tu rugi. Ya betul. Saya pun mahu belajar berenang juga. Kalau ada berkesempatan. Okey, selain daripada berenang, apa lagi hobi Kas? Saya suka pergi gym, memang start daripada dulu lagi, dah dekat setahun saya gym. Lepas tu saya pergi cycling, itulah hobi saya. Okey. So guys, jumpa lagi. Apa lagi soalan yang Besti mau tanya kepada Kas? So jangan pergi mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Yes. Okey, kembali bersama Besti Channel. So kita sambung lagi temu bual kita hari ini, Kas. So Besti nak tahulah apakah detik permulaan, macam mana Kas boleh terjun ke bidang lakonan ini. Pada mula memang saya tak nampak, saya tak jumpa dia punya platform. Tetapi bila wujudnya media masa Facebook, saya terjumpa ada satu kelas lakonan yang diajar oleh director yang ternama lah. Dia pernah pegang 7 anugerah. Siapa satu? Murali Abdullah. Murali Abdullah. So saya masuk kelas tersebut. Bila saya masuk kelas tersebut, kat situ ada networking dengan orang-orang lain. Dia tengok kita punya bakat, so dia panggil untuk percubaan yang pertama. Kat situlah saya bermula. Susah tak? Mula-mula tu kan kita belum ada macam belajar lagi. Kita cuma minat ada, tapi kita belum pernah ada terdedah kan. Dekat sekolah pun kita tak ada pun macam kelas-kelas macam tu. Pada mulanya, kalau nak cakap susah tak juga, tapi bila kita ada minat, benda tu akan lahir sendiri. Betul. Kalau kita tak ada minat, kita paksa diri kita, bakat kita akan down. Ya, maksudnya minat mesti ada. Lepas tu kita kena asah bakat kita supaya kita lebih lebih cun lagi, baru kita akan menemui jalan yang sebetulnya. Siapa yang guide kita, mau belajar dari mana. Betul. Okey, untuk menjadi seorang pelakon, apakah
kriteria ataupun macam orang minta kerja kan, kalau ada resume apa semua, so ada kriteria orang yang perlu orang tahu ataupun titik berat kan. So sebagai menjadi seorang pelakon ni, apakah kriteria yang perlu ada? Yang satu yang saya pegang dalam hidup, disiplin, iaitu pergi casting. Jangan kita malas pergi casting. Ada je casting, kena pergi. Kat situ orang akan nampak kita, orang akan nampak bakat kita. Kita punya watak apa yang hendak yang sesuai untuk dalam salah satu filem ataupun drama. Yang penting casting dan disiplin, itu yang kena pegang. Okey, sebagai seorang pelakon mesti Kas juga sibuk dengan aktiviti yang lain juga kan. So bagaimana Kas dapat membahagikan masa? Untuk masa ni kita kena pandai jadual lah. Macam saya part time untuk mengajar berenang, tapi saya more pada lakonan. Sekiranya lakonan tersebut, job tersebut terkena pada hari yang sama, jadi saya fokuskan pada lakonan. Macam itulah. Okey, boleh tak Desi tahu apakah rutin biasa yang Kas selalu lakukan sebelum memulakan satu-satu lakonan? Macam contohlah hari ni Kas ada syuting, okey? So sebelum syuting tu apa yang you buat dari rumah, bangun pagi apa semua? Yang pertama sekali, apabila kita dapat sesuatu skrip, itulah yang kita perlu baca dan fahami skrip tersebut. Yang itu rutin dia. Dan yang kedua, bila kita melangkah keluar daripada berumah, segala masalah tinggalkan. Jangan bawa masalah ke set. Kalau tak dapat fokus Yes, kan. betul. Itu pada masa skrip pun dah tak dapat nak ingat balik Yes. dan kelang kabut. Betul. Dalam sesuatu kerjaya mesti ada cabaran kan. So, sebagai seorang pelakon, apakah cabaran utama? Cabaran yang pertama sekali apabila kita sparring dengan pelakon-pelakon hebat. Seperti Sergio Sam, Aaron Aziz. Saya pernah sparring dengan orang. Itu pun masa saya baru lagi masuk. Dan pertama saya pernah sparring dengan dia, berdialog. Dan yang kedua, bila kita tak ada basic stunt dan kita masuk ke kancah stunt, bermain dengan letupan, bermain dengan pyro, itu pun adalah satu cabaran. Ya, satu pengalaman yang bernilai juga kan. Malah walaupun dia sebagai satu cabaran utama, tapi ia merupakan satu pengalaman yang sangat bernilai sebab dapat sparring dengan pelakon-pelakon hebat di Malaysia. Dah berapa tahun sebenarnya Kas dari yang bermula sampai ke hari ini? Tahun ke berapa sebenarnya? Kalau ikutkan saya bermula start daripada 2016. Lama juga tu. Merangkak dan step Yes, betul. Bermula daripada ekstra. Dan bermula daripada orang cakap ekstra lalu lalang, berdialog, berwatak, dan sekarang saya pernah watak utama lah. Watak utama dan supporting lah. So nak tahu juga apakah genre yang menjadi kegemaran Kas? Yang paling saya suka sekali adalah fighting. Macam yang seperti macam Jackie Chan punya genre tu, yang kungfu tu memang saya punya favourite. Itu yang memang saya suka. Tapi kalau untuk cinta-cinta ni saya kurang sikit lah. Okey, apa pula kenangan manis sepanjang berlakon ni Kas? Saya pernah berlakon dengan Michelle Yeoh dalam, saya lupa dah filem tu, international, tapi dia datang ke Malaysia. Walaupun saya tak ada dialog, tapi filem Malaysia ke? Filem Hollywood. Ada kemunculan dia bersebelahan dengan saya dekat satu tempat. Tapi banyak scene lah dekat situ. So dia sebelah saya dekat sini dengan yang Henry Godwin. Henry Godwin. Saya pun pernah berlakon dengan dia. Dan saya pernah jadi double stand dengan Roberto Carlos.
Saya pernah berlakon dengan pelakon Indonesia yang Hollywood yang saya pun dah lupa nama dia. Dia pun ada nama, dia memang sekarang dah top dekat US. Itulah pengalaman saya. Ya, apa perasaan Kas ya bila bersama ataupun berganding bersebelahan dengan nama-nama terkenal ni? Apa perasaan? Oh, memang rasa bangga lah sebab selama ni kita tak nampak. Bila kita dah dapat bersama dengan diorang, rasa macam betul ke saya dah tahap sampai ni kan? Ya, Macam tu lah. Peluang Yes. ya, peluang yang datang yang memang tak akan datang berkali-kali. Betul. Lepas sudah ada peluang macam ni, memang syabas dan juga tahniah juga kepada Kas sebab dari 2016 sampai sekarang beliau telah berlakon dengan pelbagai nama-nama artis di luar dan di dalam negara. Yeah. Sebelum segmen ni Besti tamatkan di sini, tapi sebenarnya banyak lagi soalan. Tunggu, stay tune. Last kali soalan untuk segmen ini, Besti juga nak tanya banyak-banyak filem ataupun lakonan. Yang mana satu yang tak dapat lupakan sampai sekarang, mungkin meninggalkan kesan yang mendalam? Oh, yang tu saya teringat saya berlakon dalam filem Hong Kong. Saya berlakon dalam filem Hong Kong tapi saya buat stunt. Saya bermain dengan letupan, saya bermain dengan fighting dekat situ. Memang sampai sekarang saya rindu balik dan saya teringat. Sebab susah nak dapat tahap-tahap macam tu. Yes, scene macam tu. So dia memerlukan latihan dan juga mungkin rehearsal. Betul. Dan mesti betul step dia, kalau tak membahayakan diri sendiri ya. Betul. Untuk menjadi seorang stunt ni dalam bidang lakonan ni bukan semestinya kita hanya berlakon, tapi kita kena pandai untuk bermain dengan stunt. Kalau setakat berlakon biasa-biasanya tapi kita nak fighting, kita nak bermain dengan letupan meletup depan mata kita tak tahu nak rebah badan macam mana. Itu pun kena belajar kan? juga. Yes. Dia ada, itulah pelakon ni bukan sebenarnya kita tengok dekat TV. Betul. Tapi memerlukan latihan, kemahiran Yes. dan juga pengetahuan tu paling penting sekali. Betul. Okay guys, itu saja segmen untuk kali ini. Tapi sebelum ni, selepas ini kita akan berjumpa lagi. Okay, jangan ke mana-mana. Minum dulu. Kadang baru kau rusak tu. Makai besar kita sari tu lagi. Cai, dah, tiba. Au, ini, sini. Gadang. Pedak dia sedua ugang tukak kin. Barat amat asap. Nuan tu Icai. Maka kena belak asap. Orang nuno kebun ni ya. Alat amat asapnya di pedahku tengau ke pasar ki. Maka jadi hangus besar ini. Menenggar kita sedia ke tumpit tikanya. Kambing. Hei. Aku dah Icai. Cari dulunya. Salahku. Dia dengan orang. Bangka pada tu. Nah, kabar kita itu. Udah nak detok latah. Panas betul lah hari ini kan. Sebenarnya Malaysia lama ya tak ada sampai ke Rancangan Poli walaupun dekat saja. Okey, kita sambung semula. Kita punya perbualan hari ini bersama Kas dan juga Besti Channel. So, nak juga tahulah siapakah idola dan juga kenapa mengidolakan beliau. Saya daripada sekolah rendah sampai sekarang memang saya follow jejak langkah dia.
Saya tengok dia punya daripada bawah, dia berkecimpung dalam dunia lakonan sehinggalah dia dapat menang award untuk world punya. Nak tahu siapa? Michelle Yeoh. Itu dia Datuk Michelle Yeoh. Yes. Kenapa ya mengidolakan beliau? Kenapa pencapaiannya? Sebab dia punya satu lagi, dia bukan hanya sekadar lakonan untuk dalam biasa-biasa watak, tapi dia more pada fighting. Walaupun dia seorang perempuan, tapi dia punya more pada fighting. Memang saya salute lah. Terbaik. Itulah kerana Kas mengidolakan beliau sebab kepandaian Datuk Michelle Yeoh dalam seni mempertahankan diri, betul. di mana dia boleh apply dalam lakonannya. Betul. Okey Kas, kita sambung semula ya. So tadi dah sebut pasal idola dan kenapa mengidolakan beliau. So sekarang ni Besti nak tahu juga apakah rancangan ataupun program ataupun mungkin jenis lakon apa yang Kas impikan yang belum tercapai selama ni. Untuk rancangan yang saya harapkan untuk dapat lah, yang pertama sekali dah tentulah TBS kan, negeri sendiri, negeri Kelantan sendiri, dan kedua RTM dan TV3. Sebab saya pun mengidamkan untuk drama-drama berepisod di sepanjang setiap yang kalau keluar dalam TV hari-hari tu kan. Saya pun mengidamkan benda macam tu. Mungkin dalam masa sama berlakon tu kan, khususnya macam TBS, stesen TV Sarawak kan, mungkin dalam masa sama Kas boleh berkongsi ilmu sebab beliau dah lama berlakon di Semenanjung. Mungkin dalam masa yang sama berlakon dekat Sarawak ni, dekat Kuching, dia boleh berkongsi pengetahuan pada skill pada anak-anak jati di Sarawak ni. Itu satu kelebihan lah kalau bersama-sama anak jati Sarawak ni berlakon sama, boleh bertukar-tukar idea. Lepas tu watak yang saya impikan sampai sekarang, saya minat pada filem aksi, di mana saya sendiri adalah watak-watak hero lah orang cakap kan, tapi more pada aksi, more pada fighting. Seperti mana yang kita tengok pada filem-filem Jet Li, Datuk Michelle Yeoh, yang itu yang saya idamkan, watak-watak seperti itu. Tapi sekarang saya belum dapat lagi. Saya hanya dapat untuk watak hero antagonis saja. Untuk watak hero yang fighting-fighting saya belum dapat lagi. So Besti harap semoga satu hari nanti impian Kas untuk berlakon dalam filem aksi tercapai. Dan satu lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TBS sebab pertama sekali dalam semua hidup saya dalam bidang lakonan, sekali saya pernah baru-baru ni saya pernah dilamar oleh TBS dan director daripada Sarawak iaitu Jalud Liman, berlakon dalam filem telemovie Biak Balau. Baru habis syuting selama 12 hari di Limbang. Watak saya sebagai watak Jaka. Bila dia bakal ditayangkan dalam bulan berapa? Saya tak pasti lagi. Kita kena tunggu daripada TBS sendiri. Dan saya harapkan telemovie Biak Balau ini tercalon dalam anugerah Seri Angkasa. So Besti pun mengucapkan selamat berjaya. Semoga filem ataupun telemovie ini berjaya ke peringkat yang atas ya, peringkat yang boleh dibanggakan. So dalam bidang lakonan ini kan, apakah perkara menarik dan kelebihan menjadi seorang pelakon ni? Yang paling menarik sekali apabila kita mendapat sesuatu kepuasan. Kepuasan yang kita pendam semasa daripada zaman sekolah sampai sekarang kita tengok dekat TV kan. Saya nak jadi macam ni, saya macam ni. Akhirnya tercapai. Yang menarik sekali,
dalam seorang pelakon ni kita dapat kita boleh jadi apa saja. Kita dah jadi polis, kita boleh jadi Jepun, kita boleh jadi doktor, semua benda kita boleh jadi. Jadi orang Sabah, orang Yes. Sarawak. Semua benda kita boleh jadi. Semua benda kita boleh pakai baju uniform. Kita boleh tiba-tiba saya jadi doktor hari ni. Esok pula watak saya jadi cikgu. Lepas tu yang lusa pula jadi profesor. Jadi macam-macam lah. Itu yang paling menarik lah. Itu yang menarik. Jadikan satu kelebihan ya. Yeah. Dan nak juga tahu ya bagaimana untuk mempersiapkan diri anda ataupun kita sebelum menjadi seorang pelakon. Persiapan dia sebelum. Yes. Sebelum jadi seorang pelakon, anda kena harus ada disiplin dan bakat yang pendam. Yang paling penting sekali adalah minat. Kalau anda tak ada minat, memang tak boleh pergi. Dan kalau anda fikirkan berlakon glamour untuk tu, glamour, tinggalkan. Glamour akan datang sendiri. Jadi yang penting adalah minat. Betul. Disiplin mesti ada. Yes. Samping tu juga mungkin persediakan diri macam menghadiri kelas berlakon. Yes, betul kena tak? adakan semua benda tu. Kelas lakonan kena ada. Nanti Kita kena kalau ilmu ada tu kena minat, ada. Ada disiplin tapi dekat Ilmu tak kamera ada. macam kayu Yes, juga. betul. Susah juga kena Ya, tutup betul. karat. Okey guys, kita jalan sampai sana. Kita Alright. sambung nanti. Berjumpa lagi dengan Besti dan juga Kas Kazama. So Besti mau sambung ya soalannya. Okay, seterusnya Besti mau tanyalah ke mana ya cara untuk memperkenalkan diri kepada producer ataupun yang kita boleh membawa kita ke dunia perfilman ataupun lakonan. Okey. Yang pertama sekali kena datang uji bakat lah. Yang itu yang paling yang paling penting. Kalau ada apa pengumuman ke Yes, iklan ke kena datang. Jangan mengaku kita diva, jangan mengaku kita memang terbaik apa semua. Walaupun kita sebagai seorang pelakon sekalipun kena datang uji bakat sebab dia nak tengok kita punya watak yang sesuai pada filem ataupun drama tersebut. Dan yang kedua, kalau ada dapat apa orang cakap job-job yang extra punya untuk yang permulaan, kalau kita belum pandai berdialog ke semua, ambil dulu untuk lalu lalang. Itu adalah satu pengalaman dan di mana producer, director, kru-kru agensi akan melihat kita punya bakat kat situ dan diorang takkan stopkan kita kat situ. Itu adalah peringkat pengenalan. Bermula daripada bawah, jangan terus melonjak daripada atas. Besti nak tanya juga sebab Besti sendiri pun tak pernah menghadiri mana-mana sesi uji bakat ataupun casting, okay? Dan adakah semasa casting itu dijalankan ratusan yang menghadiri akan dapat ataupun ada tak kena reject di peringkat itu? Kalau kita tengok pada watak sebenarnya, kalau watak tak sesuai memang 100% reject. Walaupun kita berbakat terbaik sekalipun di mata dia, tetapi watak pada filem atau dalam drama tersebut tiada yang sesuai untuk kita, memang kita kena reject. Dan jangan kita anggap kenapa saya kena reject, kenapa, why. Sebab satu kita kena ingat yang watak kita satu tak sesuai Untuk filem ataupun drama tersebut. Betul, Bukannya tak bagus langsung, Yes. cuma dia tak sesuai. Kecuali kalau kita pergi datang uji bakat tersebut, kita masuk dan kita tergagap-gagap, kita tak tahu, kita Dia tak ada persiapan persiapan, diri. ya, Yes. Yang itu memang kita automatik kena reject lah. Okey, pada pendapat Kasa di Sarawak ini masih ada mengalami kesukaran tak untuk mencukir bakat anak-anak Sarawak ni? Seperti di sebenarnya kan agak mudah sehingga menjadikan lakon ini sebagai satu kerja yang mereka. Betul. So, apa pendapat Kas di Sarawak ini macam mana? Sebenarnya Sarawak ni ramai yang berbakat. Cuma satu saja, tak ada platform untuk dia orang nak tahu macam mana dia orang nak mencuburi dalam bidang tersebut. Jadi untuk kita menjongkel bakat tersebut, kita kena banyakkan filem-filem Sarawak, drama-drama yang Sarawak dan mengambil orang Sarawak untuk sendiri untuk berlakon dalam drama ataupun filem tersebut. Janganlah kita ambil kepada orang luar kan. Itulah cara kita nak menjongkel bakat dia orang, nak mempertengahkan dia orang, nak Mengajar mereka dalam masa yang sama kan? Tanpa ada pendedahan macam mana nak peluang tu datang. Yes, betul. Sebab dia orang tak ada pendedahan, dia orang tak tahu macam mana dia orang masuk. Tapi dekat Sarawak ni saya rasa memang ramai yang berbakat.
banyak memang berbakat. Cuma dia orang tak tahu kat mana dia orang nak masuk. Dia orang tak tahu jalan untuk masuk. Sebab tak ada pendedahan, dia orang tak tahu daripada mana kita nak dapatkan info tersebut. So, apakah cadangan khas agar dapat menarik minat anak-anak Sarawak ni supaya mereka pun ada macam ada keinginan untuk datang ke sesi latihan, sesi macam ada uji bakat dipanggil dan mereka datang dengan minat mereka lah, bukan kena paksaan. Yes. Apakah cadangan khas dari sudut itu? Kalau saya punya cadangan, kalau saya sebagai seorang producer ataupun saya pembikin filem, setiap kali saya nak buat filem untuk Sarawak punya sejarah ataupun cerita Sarawak, saya akan pergi ke kampung-kampung untuk uji bakat. Betul. Kita tengok kat situ, bukan kita adakan satu tempat, kita cuba. Ya, betul. Kalau contoh kita nak ambil orang Bidayu dalam filem tersebut, ada watak, banyak watak sesuai untuk orang Bidayu, kita pergi perkampungan mereka, kita ambil satu tempat dan kita hebohkan benda tu supaya anak-anak muda Bidayu datang untuk uji bakat. Ya, so betul. kita tengok kat situ, di situ kita pilih. Ya. Itulah cara dia. Dan yang kedua, kena macam buat banyak filem untuk Sarawak dan ambil anak-anak Sarawak berlakon dalam filem tersebut. Betul. Pasti sangat setuju apa yang Khas cakap tadi. Sebab dekat Sarawak ni, kalau ikut peta kan, antara satu daerah dan satu daerah sangat jauh. Contohnya uji bakat diadakan di Kuching. Mungkin ada yang ada minat tapi kurang mampu untuk datang ke Kuching sebab kos pengangkutan, kos penginapan memainkan peranan, ya. So kalau yang mereka macam orang yang mencari bakat-bakat ni pergi ke kampung-kampung, so mereka akan peluang tu lebih besar lagi. So mereka tidak perlu mengeluarkan apa-apa kos di peringkat awalnya. Sebab masa tu mungkin mereka tak ada kos untuk macam untuk bayar tambang, untuk hotel macam tu. So adalah lebih bagus kalau penerbit ataupun pembikin filem ni mencari bakat betul. di kampung. Contoh pergi Mongkos. Mongkos kalau macam melibatkan kampung-kampung yang besar, kita adakan satu penempatan di Serian. Contoh dekat sebab dia orang Serian. tak tahu sebenarnya. Bukan nak cakap dari segi kos pun memang adalah satu masalah dia. Tapi kadang-kadang dia orang tak tahu dia punya info tu datang daripada mana. Jadi bila kita hebohkan dekat satu penempatan yang melibatkan perkampungan Bidayu, di situ dia orang akan dapat tahu. Betul-betul. Memang ramai akan turun. Ya. Dan satu lagi, kena buatlah kelas lakonan kepada mereka yang macam artis-artis Sarawak ni, kalau boleh tak perlulah minta bayaran lebih tinggi, RM20 untuk satu kepala pun dah cukup kan. Pergi satu tempat, kita ambil bakat tersebut, kita ambil kelas lakonan selama 2 hari. Jadi bila kita tengok dia punya bakat okey, kita tarik satu, kita buat satu grup, dan apabila ada uji bakat kita post kat dalam grup tersebut. Betul. Ya, satu cadangan yang baik, Khas. Okey, bertemu lagi dengan Besti Channel juga. Khas Kazama. Kita tadi berada di penghujung rancangan. Ya. Banyak perkara yang kita kongsikan hari ini, semoga yang beri manfaat dan juga inspirasi kepada anda semua di sana. So paling penting dapat input ya daripada Khas Kazama jika anda berminat dalam bidang lakonan. So last kali saya tahu dan juga mungkin news Besti tak tahu juga macam mana untuk mengikuti perkembangan Khas dan juga nak tahu dan seterusnya, mana tahu ada uji bakat ke. Okey, kepada peminat-peminat saya di luar sana, kalau ingin mengikuti perkembangan saya, yang mana ada TikTok, boleh follow Khas Kazama juga, Instagram Khas Kazama, Facebook Khas Kazama, tetap nama yang sama. Saya kalau macam ada producer ataupun director minta saya cari pelakon, saya akan post dekat situ. Dekat situ anda boleh menghubungi saya. Itu yang penting. So anda semua pandai-pandai dah cari dia punya media sosial seperti Facebook, TikTok. Ya, betul. Macam biasa saya letakkan di bawah ni ya. Yes. So apakah ucapan Khas pada semua viewers kita nak ucapkan? Kepada peminat di luar sana, kalau anda ingin berlakon, disclaimer, tolak ke tepi. Yang penting adalah minat. Kalau anda berminat, anda kena kuatkan semangat, teruskan usaha anda, disclaimer akan datang sendiri. Ya, dan mudah patah semangat juga ya. Sebab tak mungkin cuba hari pertama terus berjaya. Tak mungkin. Yes, betul.
melalui beberapa step. Betul. Sendiri dari 2016 sampai sekarang, dia masih relevan di dunia bidang lakon. Yes. So guys, itu saja untuk program hari ini. Tapi sebelum itu ya, Besti nak juga kas ajar Besti macam mana berlakon. So kita akan ada 4 ekspresi iaitu Expression muka. ekspresi muka, marah, sedih, gembira dan juga takut. So, jom kita mulakan sekarang. Okey, seperti dijanjikan tadi, Kas akan mengajar Besti berlakon macam mana nak buat ekspresi muka. Ya. Nak buat marah, gembira, takut dan juga apa tadi satu lagi sedih. Okey. So, pertama macam mana nak buat kita marah dulu. Okey. Okey, sekarang ni Besti pula. Macam mana buat masa marah ni? Kita tengok pada dia pula. Okey, you buat 3, 2, 1 action ya. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya ekspresi marah pula kan. Action. Oh. Okey, seterusnya buat ekspresi sedih. Sedih kan? Okey. Okey, sekarang ni kita pula test dia pula macam mana expression sedih. Action. Okey, cut. Sedih dia belum lagi. Dia ekspresi sedih ni dia bukan semesti kebanyakan orang dia salah tafsir. Dia kadang-kadang dia ekspresi sedih dia terus itu adalah menangis, bukan sedih. Sedih adalah macam kita perasaan kita tapi kita tak menangis. Boleh Kita tak bayangkan penangkan. benda macam peristiwa yang Yes. menyedihkan Yeah. kita ingat balik. Dia sedih ni dia ada satu cara. Untuk dia adalah bagi apa orang cakap berkaca mata. Bergenang air mata. Itu adalah sedih, tetapi dia bukan menangis. Kena faham Nak tahu cara dia? Saya akan ajar benda tu. Ya. Tunggulah ni. Kita ikut ya, ikut Kas Azama. Okey, seterusnya buat ekspresi gembira pula. Okey, sekarang my turn. Okey, sekarang ni dia punya turn pula. Gembira. Action. Okay, cut. Okey. Dia punya gembira, okey ada, tapi dia masuk kepada teruja. Sepatutnya kita teruja adalah lain.
dan gembira ni adalah lain. Sebab kita kena bandingkan gembira dengan teruja ni. Gembira ni bukan semestinya kita gembira macam teruja. Teruja ni kita mendapat sesuatu barang. Gembira ni macam kita dapat berita yang gembira, macam kita pada situasi lah situasi sebenarnya. Yes, kita kena faham benda tu, okey? Okey, So, tapi apapun memang terbaik. Okay, thank you. Dan last kali kita akan buat ekspresi takut pula. Okey. Takut ni ke arah mana? Takut hantu ke? Takut kena curi ke? Dia macam ikut situasi. Dia kena ikut pada situasi. Okay, situasi Okey. yang sekarang ni ketakutan dia apa? Sekarang ni ketakutan saya diancam. Okay. Okey. Now, action. Okay. Itu adalah ancaman lah. Kalau kita mendapat ancaman, takut hantu lain, takut benda lain, itu. Okay, sekarang ni dia pula di dalam ancaman bunuh. Ada orang nak bunuh dia kat depan mata. Okay, kita tengok pada ekspresi dia. Action. Jangan merosot. Okay, cut. Boleh tak? Boleh. Okey, sebenarnya tak kesampaian. Alah. Sebab kalau benda tu terjadi sebenarnya, saya rasa kita tak perlu. Memang kita tak perlu orang cakap. Memang lain. Kalau situasi sebenar, pergerakan kita lain. Okey. Jadi kesimpulannya nak berlakon, jangan berlakon. Kalau kita nak berlakon, itu adalah real situasi yang sebenar yang kita kena lakonkan. Kita kena buat. Bukan situasi. Kita nak berlakon, kita berlakon. Kita melakonkan tetapi benda tu tak sampai. Okey. Itulah dia punya petua dia. Ibarat orang cakap, orang legend-legend cakap, nak berlakon, jangan berlakon. Bukan maksudnya kita tak berlakon. Nak berlakon, jangan berlakon bermakna kita jangan membuat-muat. Okay. Kita mesti dalam mood yang betul. Yes. Masukkan mood daripada dalam situasi yang sebenar. Okay, Kas. Thank you so much. Okay, welcome. Berkongsi hari ini banyak yang Besti dapat. Banyak input, banyak maklumat dan banyak juga macam tadi latihan-latihan buat ekspresi vokal. Ada yang berjaya, ada kurang berjaya. Maksudnya Besti banyak lah. Banyak perlukan latihan lagi ya. Betul. Okay, thank you so much. Dan Okay. jangan lupa viewers dan subscribers Besti channel. Jangan lupa like, subscribe Besti Channel. Bye.